Hari ni aku nak share dengan korang semua cerita pasal satu mini series ni lah. Tajuk mini series ni ialah Ultraman Mebius Gaiden Ghost Rebirth. Mini series ni dia mengambil latar masa di mana sebelum berlakunya kejadian pembebasan Belial yang kita boleh tengok dalam movie Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legends. Mini series Ultraman Mebius Gaiden Ghost Rebirth ni telah ditayangkan pada tahun 2009 dan ditayangkan dalam 2 episod maksudnya 2 tarikh tayangan yang berbeza. Satu ditayangkan pada bulan November 2009 dan lagi satu ditayangkan pada bulan Disember 2009. Apa-apa pun aku nak minta maaf kalau tiba-tiba ada bunyi macam suara aku jadi sengau sebab aku sebenarnya ni tengah sesama ni. Akhirnya betul-betul lah diserang sesama. Okey, mini series Ultraman Mebius Gaiden Ghost Rebirth ni mengisahkan tentang di mana The Ultra Brothers kat Land of Light telah mendapat Ultra Sign daripada Ultraman Zophie dan Ultra Sign tu telah dihantar dari Monster Graveyard. Jadi si Zophie ni bimbang lah pasal keadaan Ultraman Hikari kat Monster Graveyard tu, jadi dia pun mengarahkan Ultraman Ace dan juga Ultraman Taro untuk pergi menyiasat. Malah dia juga telah mengarahkan Ultraman Mebius yang kebetulan masa tu tengah meronda ruang angkasa dan berada berdekatan pula dengan Monster Graveyard. Jadi Mebius pun telah diarahkan untuk pergi ke sana jugalah. Dan semasa Mebius on the way nak pergi ke Monster Graveyard, tiba-tiba dia kena serang dengan seekor alien yang bernama Grozam. Mebius ni tak ada masalah pun nak kalahkan Grozam masa tu, sekali tiba-tiba dia kena serang dengan robot yang bernama Implizer. Dan pada waktu tu si Grozam tu pergi ke Monster Graveyard dan berlawanlah Mebius dengan Implizer. Masa Mebius lawan dengan Implizer tu, memang tak ada masalah untuk Mebius kalahkan Implizer. Lepas tu tiba-tiba dia kena serang dengan satu lagi robot Implizer. So masa tu Mebius memang dah penat gila berlawan dengan Implizer yang pertama, tapi muncullah datangnya bantuan yang tak disangka-sangka, di mana munculnya satu robot ni yang bernama Mekazamu. Dan Mekazamu ni lah yang membantu Ultraman Mebius untuk mengalahkan Implizer. Si Mebius ni nak berterima kasih lah dekat Mekazamu tu. Sekali tiba-tiba Mekazamu boleh pula serang si Mebius, tapi Mebius berjaya mengelak dan telah mencederakan Mekazamu. Tapi pada waktu tu Mebius sebenarnya ada peluang untuk musnahkan Mekazamu terus, tapi dia tak buat. So Mekazamu ni dia pun rasa macam pelik kenapa kau tak bunuh aku kan. Lepas tu Mebius pun cakap lah dekat Mekazamu tu, yang aku tak bunuh kau sebab kau dah selamatkan aku. Mekazamu ni juga dia berasa kagum bila tengok Mebius tu walaupun dah sakit-sakit kan, lepas dah lawan dengan Implizer, sanggup pergi ke Monster Graveyard untuk selamatkan kawan-kawan dia, iaitu Ace, Taro dan juga Hikari. Jadi si Mekazamu ni pun senyap-senyap lah follow Mebius dari belakang ke Monster Graveyard. Bila dah sampai kat Monster Graveyard tu, Mebius tengok Ultraman Ace dengan Ultraman Taro dah kena tawan. Dan diorang tu kena tangkap dengan geng alien jahat yang menggelarkan diri diorang sebagai Dark Four Heavenly Kings iaitu geng alien yang terdiri daripada alien Mephilas, alien Deathram, alien Ace Killer dan juga alien Grozam. Mebius pun terkejut juga sebab masa tu dia tengok Ultraman Hikari rupa-rupanya dah berpaling tadah demi untuk mendapatkan Giga Battleizer. Yalah, sebab geng alien jahat ni telah menyuruh Ultraman Mebius untuk masuk ke Valley of Flame untuk mendapatkan Giga Battleizer sebab diorang nak hidupkan semula ketua diorang iaitu Alien Emperor. Disebabkan geng alien jahat ni berjanji yang diorang akan lepaskan Ace dan Taro jika Ultraman Mebius mendapatkan Giga Battleizer, maka si Mebius ni pun pergilah ke Valley of Flames untuk mendapatkan Giga Battleizer. Tapi sebelum aku sambung cerita aku ni, aku nak tanya kat korang semua, korang teringin tak nak pakai cincin yang lain daripada orang lain, yang warna batu biru dia nampak mewah dan eksklusif? Apa kata korang tempah cincin batu biru Tanzanite Silver 925 daripada Arden Jewellery? Diorang ni tengah buat promosi set cincin couple sekarang. Ada diskaun RM30 weh. So kalau korang nak, kalau korang tengok video aku ni dekat Facebook, aku ada letak link kat ruangan komen. Kalau korang tengok kat YouTube, aku ada letak link kat ruangan description. Dan kalau korang tengok video ni kat TikTok, aku ada letak link kat ruangan bio. So tunggu apa lagi? Kliklah link tu sekarang. Alright, kita sambung balik dengan cerita kita. Masa ada kat dalam Valley of Flames tu, tiba-tiba Mekazamu pun muncul. Dan Mekazamu pun dia kata dekat Mebius yang dia nak bantu Mebius sebabnya dia nak tahu apakah kuasa yang ada pada Ultraman Mebius yang menyebabkan dia menjadi kuat lah. Jadi si Mekazamu ni pun tolonglah Ultraman Mebius untuk mendapatkan Giga Battleizer. Kat dalam Valley of Flames tu, diorang terpaksa berdepan dengan seekor raksasa yang sangat kuat iaitu EX Zeton. Diorang tu memang susah gila nak kalahkan EX Zeton. Tapi pada ketika itu Mekazamu dapat melihat apakah erti kekuatan sebenar Ultraman Mebius. Sebabnya Mebius ni beberapa kali dah membantu Mekazamu daripada diserang oleh EX Zeton, di mana Mebius menggunakan badannya untuk melindungi Mekazamu daripada serangan EX Zeton. Dan pada ketika itulah Mekazamu dia tahu yang sebenarnya kekuatan Ultraman Mebius ni adalah memiliki semangat untuk melindungi kawan-kawan dia. Lepas tu diorang berdua tu berjaya pecahkan perisai yang ada kat Giga Battleizer tu, dan kemudian diorang mendapat kuasa penuh diorang semula dan EX Zeton pun berjayalah dimusnahkan. Tapi masa on the way keluar daripada Valley of Flames tu, tiba-tiba ada lava berapi yang jatuh daripada atas dan hampir terkena Mebius.
Pada waktu tu jugalah Mecha Zamu tolak Ultraman Mebius ke depan untuk selamatkan Mebius, dan Mecha Zamu terkena lava berapi tu dan menyebabkan badan dia terbakar dan akhirnya mati lah. Dan Mebius memang tak sempat lah nak selamatkan Mecha Zamu. So Ultraman Mebius pun keluarlah dari Valley of Flames dan kemudiannya menyerahkan Giga Battleizer kepada geng alien jahat tu lah. Dan masa geng alien jahat tu tengah pegang Giga Battleizer, tiba-tiba Ultraman Hikari datang dan merampas Giga Battleizer tu. Rupa-rupanya Ultraman Hikari ni dia sekadar berlakon lah macam dia berpaling tadah. Dia ni sajalah buat-buat baik dengan geng alien jahat tu dengan tujuan untuk mendapatkan Giga Battleizer je sebenarnya. So lepas tu Mebius dan Hikari pun membebaskan Ultraman Ace dan juga Ultraman Taro, dan mereka berempat pun berlawanlah dengan Dark Four Heavenly Kings ni. So para Ultraman ni berjayalah memusnahkan dua alien jahat tu, iaitu Ace Killer dan juga Death Ram. Dan pada waktu tu juga si alien Mephiles ni dia dah macam gelabah, dan apa yang dia buat, dia pergi bunuh kawan dia sendiri iaitu Grozam demi untuk menarik perhatian empat Ultraman tu. So bila empat Ultraman tu fokus dia terganggu, si Mephiles ni pun dia rampas Giga Battleizer dan kemudian dia menghidupkan semula semangat Alien Emperor yang telah dikurung dalam satu kapsul. Dan Giga Battleizer tu kemudiannya bergerak sendiri untuk mencari tubuh untuk dihidupkan semula Alien Emperor. Dan rupa-rupanya tubuh yang nak digunakan untuk menghidupkan semula Alien Emperor ialah tubuh Mecha Zamu. Dan itulah tujuan sebenar kenapa Mecha Zamu ni dicipta, sebab dia nak dijadikan host kepada Alien Emperor. Dan bila Mecha Zamu ni menjadi host kepada Alien Emperor, nama sebenarnya ialah Ghost Rebirth. Tapi untuk menjadikan Mecha Zamu ni sebagai tubuh lengkap Alien Emperor, Giga Battleizer perlu dimasukkan ke dalam badan Mecha Zamu. Sebelum Giga Battleizer sempat dimasukkan ke dalam badan Mecha Zamu, Ultraman Mebius memujuk terlebih dahulu Mecha Zamu supaya kembali sedar yang dia sebenarnya tak perlu pun untuk menjadi host kepada Alien Emperor. Dan pujukan Mebius tu sebenarnya hampir-hampir nak berjaya, sehinggalah Mephiles datang mencelah dan kemudian memasukkan Giga Battleizer ke dalam badan Mecha Zamu. Sebelum Mecha Zamu betul-betul lengkap berubah menjadi Alien Emperor, dia telah membuat satu permintaan kepada Ultraman Mebius supaya memusnahkannya sementara dia masih lagi berada dalam bentuk badan Mecha Zamu. Demi menunaikan permintaan terakhir kawannya, Ultraman Mebius pun memusnahkan Mecha Zamu dan menyebabkan Giga Battleizer yang berada dalam badan Mecha Zamu tu tercampak ke ruang angkasa. Dan bila dah tercampak kat ruang angkasa, Giga Battleizer tu pun berlega-lega tanpa arah tujuan dan akhirnya telah diambil oleh Alien Zarab. Dan itulah detik-detik di mana Alien Zarab berjaya membebaskan Belial, dan kita boleh tengok apa yang berlaku selanjutnya dalam movie Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legends.